Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada lecturer yang saya kasihi, iaitu Encik Ahmad Uzair yang lebih dikenali sebagai Seujai. Sebelum saya memulakan pembentangan kami pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Saya sendiri Nurul Fitri binti Abdul Aziz, Nurul Syuhada Shima, Muhammad Aiman dan Muhammad Firdaus. Seperti yang kita tahu, kayu merupakan bahan semula jadi yang mudah terjejas oleh serangan kulat, kelembapan dan juga perubahan cuaca. Oleh itu, rawatan kayu sangat penting bagi meningkatkan ketahanan dan jangka hayat kayu dalam pelbagai aplikasi pembinaan perabot. Dengan itu, saya akan menerangkan sedikit sebanyak pengenalan tentang kaedah rawatan menggunakan teknik celupan, memberus dan juga menyembur. Oke, seterusnya saya akan menerangkan definisi tadi yang kami terangkan. Oke, yang pertama, rawatan kayu merujuk kepada proses aplikasi bahan kimia atau pengawet pada permukaan atau bagian dalam kayu untuk melindunginya daripada kerosakan akibat kelembapan, kulat, serangga, dan faktor persekitaran kayu. Oke, kaedah seperti brushing, spraying, dan dipping digunakan untuk memastikan bahan pengawet ini meresap ke dalam kayu dan dia memanjangkan jangka hayat dan ketahanan struktur kayu tersebut. Oke, ini adalah definisi rawatan kayu yang merujuk kepada proses aplikasi bahan kimia. Oke, seterusnya saya akan menerangkan 3 kaedah rawatan kayu, tetapi saya ingin menerangkan satu saja. Oke, yang pertama memberus, yaitu brushing. Cecair bahan kimia pelindung disapu terus ke permukaan kayu menggunakan berus mekanisme. Yang kedua, bahan kimia pelindung disapu secara manual ke permukaan kayu. Dan ketiga, berus digunakan untuk menolak bahan kimia masuk ke liang-liang kayu. Dan yang terakhir, lapisan pelindung terbentuk di permukaan kayu. Oke, ini adalah kaedah rawatan kayu yang pertama, yaitu memberus. Oke, seterusnya saya akan berikan kepada sahabat saya, yaitu Muhammad Aiman. Oke, terima kasih kepada sahabat Daus. Sekarang saya akan menerangkan tentang kaedah rawatan kayu yang kedua, iaitu menyembur. Maksud kaedah rawatan kayu menyembur ini adalah menggunakan bahan kimia pelindung disembur menggunakan alat penyembur, iaitu spray gun, ke permukaan kayu. Mekanisme menyembur ini seperti cecair kimia disembur menggunakan tekanan udara dari alat semburan. Selain itu, bahan kimia tersebar halus dalam bentuk kabus dan melekat pada permukaan kayu. Tujuan rawatan ini digunakan supaya dapat mencegah serangan kulat dan serangga. Yang kedua, dapat meningkatkan jangka hayat kayu. Okey, seterusnya kaedah rawatan kayu yang terakhir, iaitu merendam. Kayu direndam sepenuhnya dalam tangki yang mengandung bahan kimia pelindung untuk tempoh tertentu. Itu maksud merendam. Untuk mekanisme kaedah ini, kayu dicelup sepenuhnya dalam tangki berisi bahan kimia pelindung. Proses rendaman kaedah ini membolehkan bahan kimia meresap masuk ke liang-liang kayu melalui kapilari dan celah semula jadi kayu. Tujuan rawatan ini digunakan supaya dapat melindungi kayu daripada serangga perosak seperti anai-anai ataupun kumbang kayu, kulat dan reput, dan kelembapan yang boleh merosakkan struktur dalaman kayu. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Shima. Antara kelebihan kaedah rawatan menggunakan penyemburan, pemberusan dan celupan ialah yang pertama, dapat meningkatkan ketahanan terhadap serangga perosak. Yang kedua, dapat menghalang serapan kelembapan. Yang ketiga, dapat memanjangkan jangka hayat kayu. Yang keempat, dapat meningkatkan kekuatan mekanikal. Dan yang kelima, dapat meningkatkan estetika dan nilai komersial. Kekurangannya pula ialah yang pertama, kos yang tinggi. Yang kedua, potensi bahaya kepada kesihatan dan alam sekitar. Yang ketiga, warna dan tekstur kayu mungkin berubah. Dan yang keempat ialah tidak sesuai kepada semua kayu.
Kesimpulannya, rawatan kayu merupakan langkah penting dalam memastikan ketahanan dan kualiti kayu untuk jangka masa yang panjang. Kaedah seperti memboros, semburan dan celupan mempunyai kelebihan tersendiri bergantung pada jenis kayu dan tujuan penggunaannya. Pemilihan kaedah yang tepat bergantung pada faktor seperti kos, keberkesanan dan keperluan spesifik projek. Dengan rawatan yang sesuai, kayu dapat digunakan lebih lama tanpa risiko kerosakan akibat faktor persekitaran. Itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.